السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا فهما وعلما وحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم لين ووفق فسح لساني لقراءة القرآن والحديث الأزكى والخطاب برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Inilah peringatan peringatan itu bermanfaat oleh iman. Alhamdulillah, pertama-tama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kurnia Allah, taufik, hidayah yang Allah Taala berikan kepada kita sehingga kita selesai sembahyang maghrib berjamaah dan waktu yang ada ini sedikit kita habiskan sedikit untuk mendengar itu berkaitan hadis Nabi, berkaitan qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya ada adab yang kita dalam kitab berita berlutut. Kerana dalam bab ilmu ni tidak larilah. Kita kena utamakan ilmu-ilmu tertentu. Ada orang dia minat ilmu tadabbur surah, dalam surah apa ni dalam TV hijrah, Quran time. Tak ada masalah, semua tu tak ada masalah. Tapi sepatutnya tengok susunan dia. Antaranya ilmu yang asal ialah berkaitan akidah kita. Akidah kita. Kalau akidah kita dah betul, fiqh, tauhid, fiqh, tasawuf, tak betul. Kerana pentingnya pegangan akidah atau sebuah i'tiqad. Simpulan, tambatan, ikat kuat-kuat pada tiang, pada akidah kita, pegangan kita. Kalau akidah kita dah betul, maka kita akan pegang sesuatu. Kerana kita tahu kita hidup di dunia ni dipanggil nufusikum matayakum. Nafsumu tu dikatakan ialah nafsumu tu dah tunggangan. Nafsumu tu lah sebagai kenderaan. Maka bawalah dia ila rabbikum, kepada Tuhan. Itu. Jadi hakikat kita hidup di dunia ni tak larilah sementara, ataupun disebut hidup kita ini musafir. Biasa kita duduk rumah sama. Hidup kita ni musafir. Yalah, kita musafir. Daripada dunia kita nak pergi kepada akhirat. Dalil dia banyaklah. Sahabat-sahabat kita, kerabat al-qarib, jiran kita, semuanya dah balik kepada Allah. Iaitulah disebut qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hakikat kita ni ialah musafir. Itu kena pegang. Maka
kita faham musafir di situ ialah daripada dunia kita nak pergi pada akhirat. Tapi kalau kita akidah yang salah, seperti disebut akidah Syiah, kan? Bukan semua. Akidah Syiah dalam kitab Al-Farq, Firaq. Itulah puak yang salah. Dia akan pegangan musafir situ dengan makna apa? Makna musafir dia boleh jamak sama asal boleh. Sebab apa? Kita musafir. Macam sekarang kita duduk surau boleh. Nak musafir sebab apa? Sebab kita musafir ke akhirat. Itu pegangan akidah dia. Sebab itulah asas penting. Maka itulah disebut pokok dia pegang Syiah ni dipanggil lima fardu. 3 waktu. 5 fardu 3 waktu. Maksudnya 5 sembahyang tu buat, tapi 3 waktu tu hak ni dia sembahyang. Tak ada istilah jamak asar. Tapi hak 2 siang hari Zuhur Asar dia boleh jamak. Dan sebab apa berlaku begini? Itu semua adalah akidah. Sebab itulah dalam hadis-hadis Nabi SAW dahulu nak kait kepada kitab berita ni. Dalam hadis-hadis Nabi SAW dah jelas. Daripada Jundub bin Abdullah qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu fityanu hazawirah fata'allamu al-iman qabla an nata'allama al-Quran thumma ta'allama al-Quran fazdana bihi imana. Daripada Jundub bin Abdullah dia kata apa? Kunna ma'an Nabi, kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fityan, masa itu kami ni pemuda. Fityan, pemuda dia sebut syabab pemuda. Tak ada lah kalau orang nak lebih pada bahasa Arab sebut syababah, tak ada. Sebut syabab mengakumi semula lelaki pun. Jadi fityan azabirah, pemuda yang kuat, orang muda lah. Fata'alamul iman, maka dia tengah belajar iman. Sebab itulah asas kehidupan kita sebenarnya perlu kita belajar iman dulu sebelum belajar Quran. Perlu juga. Macam mana? Kita perlu belajar iman dulu sebelum belajar qabla an nadam Quran. Itu. Dia belajar iman dulu, keimanan, hukum iman, keesaan Allah, tauhid, ma'rifatullah semua. Barulah dia sebut dia belajar Quran. Thumma ta'allam Quran. Kemudian dia belajar Quran, maka bertambahlah iman. Bila belajar Quran, bila tadabbur surah, maka semakin bertambah iman dia, semakin kuat. Ini setengah orang bab ilmu tauhid berkaitan kepada tauhid sebagainya juga biasa. Berkaitan sirah, semangat. Berkaitan apa lagi? Politik, tak lagi. Bukan kita mahu semua tu. Dia ada susunan dia. Sebab tu, ada susunan dia. Maka inilah, bila dibaca Quran, maka iman semakin meningkat. Kita tahulah iman kita, biasa tahu. Bisa dengar iman naik turun ni. Iman boleh bertambah, boleh kurang. Bertambah sebab kita taat kepada Allah. Dan dalam hadis ni kita boleh jelas diutamakan kita menuntut ilmu akidah sebelum belajar Quran, ilmu fiqh. Itu asas dia. Ini sebab ada orang ditupu benda tu je. Ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu akidah dah tahu. Ilmu akidah dia masuk dalam muqallid. Muqallid je. Aku je. Sebab tu ada disebut dalam kitab Al-Barahim. Imam Sanusi. Yang masyhur, seorang yang alim dan semua ini. Ulama-ulama dulu dia ada tafassul, dia tak ada bidah-bidah, dia semua. Ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu habis masuk. Ulama ni orang setengah hari ni kalau dia belajar ni, tu bidang bukan bidang saya.
Bukan bidang dia pun buat mana-mana pula. Jadilah kosong. Jadi gitu. Jadi ilmu falak pas tengah tu ulama-ulama zaman Imam Sanusi siapa tu susuk Imam Sanusi sebab apa? Terlalu alim, bimbang takut dia kena ainul hasidi. Mata-mata pendengki. Ainul hasidi ni kita tahulah kan, ia macam sihir. Tapi lebih teruk dia sihir. Itu bahaya. Tak ada orang sihir pun, tak ada apa pun, tapi kita kena ainul hasidi. Mata dengki. Jadi nak elok dengan mata dengki tu, sebaiknya kita tengok sesuatu, kita mesti dia sebut nama Allah. Kita nak puji kereta kawan kita, motor kawan kita apa? Subhanallah, comel dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Comel. Alhamdulillah. Itu mesti berlapi. Dia akan hindar daripada penyakit ain. Lepas tu, itulah. Setengah garap. Banyak penyakit ain tu. Kita efek. Rumah dia bila betul kan Allah. Jadi orang tengok tu dah tengok nama Allah dulu. Allah baca. Jadi hidup. Ada pada rumah jadi bismillah. Itu ada itu penyakit. Jadi Imam Sanusi tu susahlah dia alim belai ni, mahir ni kitab kubra matang kubra buat pula syarah kubra buat ni syarah pada kecil akidah sahih macam-macam disebut. Jadi penting pada kita belajar bila sebut belajar iman atau ikuti ayat tu pun disebut ilmu akidah sebab tu Quran patutnya berapa kita kena mendalami ilmu iman rukun iman semua dia akan menerangkan kita itu asalnya. Maka dalam kitab bimbingan dalam kitab berita berikutnya jelas kepada kita banyak manfaat dia ajar kita cara-cara kita akan masuk pada sedikit isi bila sebut kita dah bahas sebelum ni berkaitan alhamdulillah Rabbil alamin wassalam wassalam ala sayyidina semua sahabat Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in semua itu dah kita sebut dan kita masuk ke amma qala ma'ali rahimahullah ta'ala nafa'an fi darin amma ni amma maka berkata Mu'ali rahimahullah ta'ala tak kala melihat aku akan berapa banyak daripada orang yang minta ilmu pada masa itu. Sebelum tu kita tengok amma disebut amma. Jadi amma ni ada dikatakan sunnah kalau kita sebut. Nak cakap fasul kitab, ini fasul kitab. Pemisah di antara percakapan dengan isi itu. Ba'da hamdalah, ba'da basmalah, walhamdalah, wassalawat. Biasa sebut amma ba' ini selepas bismillah, selepas itu alhamdulillah, selepas itu selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga semua sahabat. Jadi amma ba'. Lalu disebut berkaitan amma ba'. Di sana ada perkataan yang tersebut asal dia. Yang berasal daripada kalimah mahma yakum min syai'in ba'. Jadi Syekh Ibrahim bin Muhammad Ahmad Al-Bajuri dalam kitab dia tu Jawahir Tauhid ada jelas asal mahma manalah isinya ni saya pun kalau belajar boleh lah kita terangkan gitu lah turun kepada isim syarat menjadi mubtada yakum kum sebagai fi'il kum jadi yakum mudhari' nak kenal dia mudah dia alamat dia ada kena itu alif nun ya ta kena itu jadi penggunaan dia nahnu kami yadrib sedang itu nisbah dia itu nisbah dia jadi Syekh Iman Al-Bajuri jas dalam mahma yakum min syai'
lalu dibuang, maka dijadi kata pada amma. Ya. Maka kemudian sebagai ulama sebut baca amma ba'd. Ya. Itu panjanglah bahasa yang disebut tu. Jadi banyak istilah-istilah bahasa Arab disebut amma ba'd, fa'azumu haramukum, ya akan sebut. Dia masuk istilah selepas tu. Jadi penting masuk pada amma ba'd. Itu berkaitan apa yang disebut berkaitan amma ba'd. Kadang-kadang contoh kita sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba أحمرت عليه عيناه وعلى صوته فاشتدت غضبه حتى كأنه منذر الجيش ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Nabi SAW bila khutbah, Nabi bila dia khutbah dikatakan apa dia? Merah matanya, latang suara dia. Kau sungguh. Innal hamdulillah, maka Allah. Semangat, Nabi, bila dia khutbah. Merah matanya, apa? Disebut ainah mata. Wa ala sauta, ala ni naik atas, suara dia tinggi. Washtaddat ghadabuhu, terlihat sangat marah. Mana khutbah kan? Bagi penglihatan bakal ketua keluarga rijal qawwam 'ala nisa. Rijal lelaki itu rijal qawwam 'ala nisa, pimpin bagi perempuan. Jadi seminggu sekali dia kena peringatan. Sebab kalau isteri nak beri nasihat tak boleh. Dia ada sifat ego setengah. Nasihat raya. Jadi moleklah sesuai jemaah sebagai nasihat. Bukan cadangan boleh. Dululah, khutbah dulu kan. Makanlah buah tepatan, semua buah tepatan itu manfaat. Tak itu aja. Ia kena masuk bab rumah tangga juga sikit. Laki-laki yang tak beri apa-apanya, yang zalimnya, yang habis duitnya dengan rokok dan sebagainya. Perlu setuju juga tu kan. Jadi Nabi sebut hatta ka'annahu muzrul jaish. Jaish ni tentera. Beza tentera dengan askari. Arab sebut askariyah atau jaish. Saya sebut jaish. Jaish ni lebih pada biasa orang biasa sikit lah. Jaish, tentera. Jadi seolah sedang duduk dalam pasukan perang. Lalu disebut Wahai umat apa Nabi sebut kita pun kita lah umat kita siap. Nabi sebut ini dalam hadis ini tunjuk sifat Nabi. Tegahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak khabar hari Jumaat ni bukan hari biasa-biasa. Itu nak beri peringatan tu. Maka wa yaqulu amma ba'd. Dia sebut amma ba'd. Dia kata sebut. Jadi kalau kita tengok dalam kitab-kitab, banyak sebut amma ba'd. Jadi banyak kitab-kitab ni sebab tu dah di antara ini disuruh kita ambil ayat semayang nak baca sebab dia ikut ittiba' al-Quran. Ini kitab juga, kitab ayat semayang. Ada dalam kitab syarah pada kitab ni ada disebut dalam ini kitab apa ni? Berita penutup. Dalam kitab Ta'lim Tariqul Ta'allum ada sebut dia bersemayam 13 kali kan. Habis semayang dia ambil baca pula di kitab. Habis semayang baca. Nak kawai buat adat lagi tak? Sehingga 13 kali salah satu asyar. Sehingga hilang penyakit perut. Penyakit. Dengan berkat semayang. Jadi Quran kita ni diikut ittiba' Quran. Bismillahnya, alhamdulillahnya. Bismillah itu ada Nabi ikut.
Nabi suruh mula dengan bismillah, maka sebut dalam itibak. Apa dia sebut? Jadi sebut amma ba'd ni. Maka disebut amma ba'd. Jadi amma ba'd pun dia boleh kata ikut juga. Ikut bila sunnah Nabi. Walaupun ada yang tersebut sebelum ni, ada 5 orang yang guna. Ada kata Nabi Dawud, ada kita tengok balik apa ni senarai dia. Tapi kalau kita sebut, kita niat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi dalam Nabi sebut amma ba'd, Nabi sebut fa inna khairul hadis. Sungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk wa khairul huda. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk perkara adalah agama adalah bid'ah. Dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Ni guna malu. Kalau dia tengok orang zikir, dia tengok orang buat apa? Bid'ah. Baik, dia baca hadis ni lah. Ibadah bid'ah sesat. Ini jadi gitu. Jadi ambillah manfaat. Amma ba'd sini. Jadi amma ba'd dan banyak disebut sediaku disebut lagi dalam kitab dalam kitab al-ajwibah an-nafi'ah wa ya'ti yaqulu amma ba'd wa zahiruhu annahu kana sallallahu alaihi wasallam yalzimu fi jami' khutbah wa dhalika ba'da al-hamd wa thana' wa tashhud. Jadi dikata apa? Secara biasanya wa ya'ti amma ba'd, datang amma ba'd tu biasa kalimah datang dalam semua khutbah tu diucap setelah wa dzalika ba'da alhamdu, selepas puji Allah, alhamdulillah, wa thana, sana puji, memuji banyak, wa tashahhud, bersaksian, alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah. Lepas itu semua barulah sebut amma. Jadi amma ba'd ni lah ia jadi pemisah, dia panggil faslul khitab, faslul khitab, kalimah pemisah. Kalimah pemisah digunakan untuk memisahkan di antara isi dengan apa tu, tajuk tu, tajuk ataupun panggil mukadimah tu. Sebab apa? Sebab selepas amma ba'd ni akan masuk isi lah. Yang kita tengoklah dia kata amma ba'd, maka berkata muallif, maka baru masuk tu. Dan ada disebut orang yang menyebut amma ba'd ini awal man qala amma ba'd Daud wa fasul khitab. Orang yang pertama kali mengucap amma ba'd adalah Nabi Daud. Fasul khitab misal wa shaddadna mulkahu wa atayna hukmahu hikmata wa faslul khitab. Ada Quran surah As-Saff, wa shaddadna mulkahu wa atainahu hikmata wa faslul khitab. Kami kuatkan kerajaannya serta kami berikan ilmu dan faslul khitab. Nabi Daud, Nabi itu apa dia sebut. Dan ada juga pendapat lain sebut siapa yang sebut kalimah ni bukan Al-Hafiz Ibn Hajar, sebut antara nama-nama orang yang disebut berdasarkan riwayat, sebut betul, Ya'rib Qathan, Khattan Ka'ab bin Lu'ay yang masyhur, Qais bin Sa'idah Subhan. Ada banyaklah ini istilah nama-nama yang disebut dalam kitab. Dan kita tengok berkaitan, disebut berkaitan dengan
Itulah dalam isi itu. Fasl kita sebut amma ba' kita nak sebut. Jadi kalau nak sebut berkaitan amma ba' haji panjanglah. Panjang. Kita amma ba' haji. Nah, kita tengok dalam kamus dalam kitab-kitab at-ta'rifat Imam Al-Jurjani khusus apa ni untuk ta'rifat aja. Ta'rif semua di situ. Sebab kita bukan sekadar pada sebut aja. Kalau contoh kita sebut hidayah, apa dia hidayah? Ta'rif dia, pengenalan dia. Kalau kita sebut makan, ta'am, apa dia? Dia sebut makanan ialah sesuatu yang lalu dari harfu. Kalau lalu ini tak ada makanan dulu. Ini sebuah lain pula. Masuk makanan. Jadi betul-betul makanan yang masuk ini. Dan yang kedua rasa dia tu buat makanan lah. Dan kita tengok. Dan disebut sebab itulah tiap-tiap Nabi sebut amma ba'. Atau tak sebut amma ba' apa? Kan. Sahih ajma'in. Kan. Dia sebut apa? Tulis salam dulu. Kalau wabak disebut waw. Ataf ataf. Biasalah kita dengar kalau kita belajar Arab ni sebut ataf ni hubung kait. Ada kita nak kait balik atas tu. Kalau tak kait tak tahu. Qala Muslim rahimahullah ta'ala amma ba'. Ma ba' ni ma zukira. Kalau bahasa Arab disebut itu ma zikra ba'da mana? Ba'da hamdalah. Basmalah walhamdalah wassalawatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali. Jadi pastikan sebelum sebut amma ba' mesti dia ada dulu. Alhamdulillah. Basmalah. Sebut bismillahirrahmanirrahim. Atau puji Allah. Sebelum kita sebut assalamualaikum. Innal hamdalillah. Tapi jangan cakap dulu. Dia kena sebut dulu. Dia panggil adab. Adab ni cakap ni mari ni kita semua mari cakap tak jadi. Lepas tu baru salam. Itu kuat. Al-kalam qabla apa ni? Assalam qabla al-kalam. Kita sebut assalam qabla al-kalam. Beri salam dulu sebelum bercakap. Sebab apa? Salam tu sejahtera. Kita nak umat Nabi ni sejahtera. Maka bercakap insya-Allah. Ma zikr bin basmalah. Sebab sebut selepas sebut alhamdulillah. Jadi ada pun kemudian daripada itu. Itu makna dia. Dengan makna amma ba' tu nak kata apa? Ada pun kemudian daripada itu. Daripada mana? Daripada Allah. 3 basmalah alhamdulillah. Basmalah. Kemudian daripada itu maka berkata mu'allif rahimahullah ta'ala. Mu'allif itu pengarang rahimahullah ta'ala. Ini doa dia sebut rahimahullah ta'ala doa. Sebenarnya dalam percakapan kita ni kita ada banyak doa. Kita sebut radhiyallahu anhu. Kita sebut apa ni? Arwah atau Masyayikh Syafi'i rahimahullah. Kita doa dia bagi banyak jasa. Jadi itu doa tu. Dan kata apa? Dan dikata apa itu? Berkata mu'allif rahimahullah ta'ala itu doa tadi tak kala melihat aku. Jadi tak kala ni perkataan dipanggil apa tu? Maqam qaul. Maqam tempat ni, maqam semua tak tahu maqam ni kan. Itu maqam percakapan tu. Percakapan ataupun kita panggil katanya nak dikatakan. Mu'allif nak kata apa tu? Tak kala melihat aku. Dia mula nak kata aku mula dah. Dia mula ni nak tengok ni. Banyak. Dia tengok mana? Melihat aku. Tak kali ni kita boleh terjemah. Tak kala.
kalau ketika boleh. Ketika aku melihat. Ketika aku melihat. Ni nak kabur ni, nak ngadu masalah yang penyakit yang kena kepada orang yang mengaji. Orang yang mengaji ilmu. Ini penyakit. Amal ngaji. Tapi dia tak sedar ada penyakit tu. Pokoknya yang sebelah tadi. Apa dia sebut? Tak kala aku melihat ni mana? Akan beberapa banyak daripada orang-orang yang menuti ilmu banyak tu. Dia melihat orang yang menuntut ilmu tu. Jadi melihat aku akan beberapa. Akan tu kita biasalah sebut kalau akan. Siapa yang kena? Beberapa banyak. Yang kena tu mestilah disebut maf'ul bih. Kalau nisbah kalau ikut bari mesti bayar. Maf'ul bih. Ra'aitu Zaidan. Aku melihat Zaidan. Dari ra'aitu Zaidan. Jadi dari segi namu seolah pun salah. Jadi tengok apa? Bayang. Nak tegang. Bayang tegang. Beberapa daripada orang-orang yang menuntut ilmu. Aku tengok orang yang menuntut ilmu, orang ngaji. Ini kalau kita ngaji ni untuk orang ngaji. Ada kitab dulu. Sebab itulah asal nak ngaji mesti ada kitab ni. Sebab itulah kalau kita tengok, kita tengok di Amam dulu ada kitab ta'lim, muta'alim, tariqul ta'lim. Itu mustawa awal. Peringkat pertama. Tahun pertama ada. Fasul awal, sem. Fasul tu sem. Sem yang pertama kena ada dah. Jadi kita kalau di pondok, dia ada kitab ni, dia tuntut. Dan sama je, dia terjemah daripada kitab ta'lim bagi Syekh Azhar Muji. Apa dia? Aku tengok amal ngaji. Pada mana? Pada masa aku bersungguh-sungguh mereka mana? Mereka beberapa banyak daripada orang tadi. Aku tengok ramai orang ngaji ni. Bersungguh ni pula tu. Bukan ngaji aja, sungguh. Sungguh dia. Jadi menuntut sungguh tu. Jadi menuntut macam mana? Keadaan mana? Itu hal. Kalau namun bagi hal, ada keadaan dia. Dia menuntut tu keadaan mana? Dia menuntut ilmu, dia belajar macam agama. Kalau hal keadaan bersungguh-sungguh, itu keadaan dia. Dia sungguh-sungguh. Mereka itu, mereka yang banyak tadi kepada belajar ilmu. Nak belajar ilmu tu, mesti begitu bersungguh-sungguh ketika belajar ilmu. Zaman aku tengok belajar sungguh. Itu zaman dia tu, sekarang lagi dah mencapai. Ngaji kan, ngaji dulu dengan ngaji sekarang lagi kaum muda. Tahun dulu panggil dia ada di zaman dulu kan. Inilah kisah kita ahli jemaah lebih mengetahui lah zaman pada dulu kita mengaji kan. Jadi sekarang lagi mudah. Semuanya ngaji dipanggil PDF je lah. Kita dalam ni biasa. Tanda-tanda pun semalam tanda. Ada ilmu tu dia, tanda. Kena ikat Quran gitu juga. Quran kalau kita tak tulis tidak kuat ingatan. Kita tulis Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan, 'allamahu al-bayan. Kena tulis baru kuat. Kalau tulis video, apa tak lagi buat manusia ilmu lagi dia. Jadi zaman tu, maknanya apa dia? Belajar ilmu, bersungguh-sungguh mereka itu kepada belajar ilmu, hal apa tu? Padahal tiada sampai mereka itu mana penuntut ilmu. Padahal dia sungguh-sungguh, tapi tak sampai. Mereka itu tak sampai berapa banyak tadi daripada orang ngaji tadi. Mana? Itulah kepada akan maksudnya
maksud tadi. Maksud ilmu tadi. Ada sampai. Dia baca sungguh. Ngapa ni, ngapa tu, ngapa mata ni, ngapa tu, ngapa tu. Tapi tak sampai ke maksud dia. Tak sampai. Tak sampai. Sebab dia belajar, okey, sungguh. Tapi kata musannif ni, aku tengok dia tak sampai ke maksud tujuan. Tujuan ni ghayah lah. Maksud boleh panggil tujuan. Kalau bahasa Arab sebut ghayah. Tujuan. Kalau ada sih bahasa Arab ahdaf. Tujuan dia. Objektif tu. Sebab itulah setengah ulama sebut tadi, saya sebut tadi, nufusakum maqayah. Diri kita ni hawa nafsu kita. Sebab dia punca pada hawa nafsu tadi. Hawa nafsu itu tunggangan, kenderaan. Fa aslihu, maka baikilah dia. Baikilah tunggangan kita ila rabbikum, kepada Tuhan kamu. Kita naik kenderaan, mesti kena cek enjin, ayah semua tu. Baru sampai. Kalau tak sampai, duduk biarlah. Lalu tayar tak molek, sudah ulang, duduk tepi, dia terangkan sikit. Jadi jatuh. Jadi tu. Jadi, tak sampai. Tasiru dari maksud. Tak sampai kepada maksud. Belajar. Amal, sungguh-sungguh ada dah, comel dah. Tapi tak sampai kepada maksud dia. Maksud dia tu. Maksud tu maksudnya beramal lah. Beramal. Ada jelas depan tu sikit. Maksud dia perjalanan tu. Perjalanan kita tu. Tu. Tiada sampai mereka itu akan maksud. Sungguh-sungguh tapi tak kena. Letih lah. Sungguh-sungguh tapi tak kena pada maksud. Maka tiada sampai mereka itu akan maksudnya, maksud ilmu tu. Maksud ilmu apa dia? Tujuan dia iaitu tujuan beramal dengan ilmu. Tak ada beramal lah. Belajar saja. Tapi tak boleh nak beramal. Sebab apa? Tidak sampai ke maksud dia tu. Tapi nak kabarnya dia mau ada daripada orang hak jahil tu. Jadi susunan dia jahil. Lepas tu ada ilmu. Lepas tu ada ilmu tak ngamal. Tu jadi nombor 3, nombor tu. Nombor 2 dah. Hak teruk nombor 3 jahil tu. Jahil. Lepas tu atas sikit nombor 2 apa dia? Iaitu ni lah. Belajar sungguh tapi tak apa maksud. Nombor atas sekali, nombor 1. Belajar tapi sampai maksud. Itu beramal sekali. Itu kemahan. Sebab tu dia sebut dalam hadis. Al-alim yuhibbullah. Orang alim dikasihi Allah walau kana maksiat. Sekalipun dia buat maksiat. Bukan maksud buat maksiat. Apa tu? Wal jahilu aduwwu. Dan orang jahil itu musuh. Aduwwullah, musuh Allah. Walau kana abidan. Sekalipun dia buat ibadah. Sebab apa sebut itu? Orang alim, orang yang mengetahui, kalau dia buat maksiat tetap dosa lah. Tetapi kalau dia buat ibadah, dia akan dapat pahala sebab dia tahu. Ada pun orang jahil, dia buat maksiat, dosa dah. Dia buat ibadah, dosa juga sebab salah. Tak tahu halal, haram, hukum, sah, kata, fasik dan sebagainya itu. Itu sebab tak siapa maksud dia. Ini kesan dia berarti itu. Sebab itulah pendahuluan hak kita tengok mula tu ada sebut. Apatah lagi kena belajar agama, perlu dibelajar. Ni. Tapi ada juga penyakit. Contohnya hak jahil, hak bawah sekali nombor 3 jahil. Yang kedua ada ilmu tak sampai maksud hak ni. Lepas tu naik yang ketiga. Yang pertama tadi, tu yang pertama itu beramal sekali. Dia tak sampai belajar sungguh-sungguh, maksud dia sampai, dah selamat dia. Selamat. Tak selamat itu. Sebab apa?
Ujian aku tahu, hebat aku. Tengok aku beramal, penyakit, riak, ada sedar, tak pakai. Tak pakai kok, sebab syirik situ, panggil syirik khafi. Riak. Jadi tak pakai kok. Jadi masalah hak kita sebut dalam kitab ni, belajar sungguh-sungguh menuntut ilmu pada masa aku bersungguh-sungguh tengok tu, ramai belajar ilmu tapi tak tahu, tak sampai maksud dia. Ini soal dia lah. Tak soal dengan Allah taufik, tidak dapat taufik. Hak dapat hidayah dan taufik pun boleh lagi jatuh kepada makam ataupun penyakit yang boleh syirik kepada Allah sebab pasal dia aku hebat. Ini disebut. Maka tidak sampai pada maksud. Nama mengaji tu, tidak sampai pada maksud. Jadi atau sekali atau ni boleh kita atau pada sampai, atau diharamkan mereka itu mereka berapa banyak daripada orang yang menuntut ilmu tadi. Yang diharamkan bersungguh-sungguh mereka itu belajar ilmu padahal diharamkan. Boleh ambil gitu pula. Boleh ambil gitu. Diharamkan akan mereka itu mereka tidak banyak pada manfaatnya. Pada manfaatnya. Manfaat ilmu tu. Manfaat ilmu dah apa? Allah Ta'ala haramkan mereka itu daripada dapat ilmu. Manfaat ilmu. Ilmu dapat dah. Manfaat ilmu tu dah dapat. Sebab apa? Haram. Jadi haram sini bukan haram hakiki. Kalau haram hakiki memang dah apa tu? Ini haram maknawi. Haram maknawi. Maknanya ilmu tu dia boleh dah, tapi dia tak boleh guna, tak boleh nak manfaat, tak boleh nak ambil faedah, tak boleh. Hanya tahu je lah. Itu haram. Maknanya haram di sini haram yang ditegah. Mani', mamnu, rasul mani', ditegah. Oleh Allah Ta'ala tegah dia daripada guna ilmu ni. Ni dia ngaji dah, belajar dah, tapi tak boleh. Sebab apa? Allah Ta'ala sekat dia. Tak boleh. Hak ni kita takut. Belajar dengan dah nadah situ, nadah sini, nadah situ, nadah sini. Tapi tak dapat manfaat. Sebab apa? Allah Ta'ala sekat. Allah Ta'ala tegak. Mani', sekat situ. Sebab apa? Adalah sebabnya. Sebab tadi. Ni lah kita takut. Sebab itulah contohnya kita sebut ngaji tinggi-tinggi kan. Sampai PhD, ngaji tasawuf lah tinggi. Kita tengok kalau pendek. Ada manfaat dia. Dan tak ada buah dia. Buah pendek tinggi pula. Apa habis buah. Kata orang jahil, tak tahu yang kata ni. Tasawuf PhD tu. Kita tengok PhD kan buah dulu kan. Master dengan Allah PhD buah. Sedangkan waktu master ke PhD bukan menunjukkan kepada boleh buat segala-galanya. Ada PhD ada master bukan menunjukkan dia boleh cakap semua dan buat apa ilmu. Ini kefahaman pun betul lah. Jadi diharamkan di sini dengan makna ditegah daripada nak boleh ilmu tu tak boleh, tak dapat manfaat. Maka kata pengarang kitab ni, aku tengok amal, aku bersungguh-sungguh cari ilmu tapi tak sampai maksud dia buah. Dan buah-buahnya ni manfaat lah. Balik pada tu jugalah buah-buahnya, buah manfaat tadi. Sama lah. Dan iaitu beramal dengan dia. Jawablah tu. Iaitu beramal dengan dia dengan ilmu dan menghamburkan akan dia. Menghambur ni mana? Menyebor. Disebor. Disebor. Nak sebor pun tak boleh. Tahu nak beramal tak boleh. Nak sebor orang pun tak boleh. Sebab apa? Tadilah nakik. Jadi ni kita takut. Beramal kita kalau hak kita tahu ni alhamdulillah. Maknanya kita dah tahu alhamdulillah, tapi nak masuk amal.
Tapi baik kita daripada hak jahil itu. Ni. Jadi kalau nak comel lagi, ambil hak sekali beramal tadi. Kan jelas dah hadis. Man yuridillahu bihi khairan faqihu fid din. Ada sebarang siapa atau siapa-siapa yang Allah Taala kehendaki dengan kebaikan, Allah Taala letak dia faqih fid din. Dia faham beragama. Jadi kemuliaan tinggi dah tu. Dia masuk sikit lagi amal, comel dulu. Inilah disebut berkaitan perbahasan para ulama. Dan kita sambung balik apa yang disebut tadi, al-alim habibullah wa kana asiyan. Orang alim, orang yang tahu, dia belajar sikit, sekalipun dia disebutkan kekasih Allah, sekalipun dia buat maksiat. Bukan maksud dia buat maksiat, dia buat maksiat hukum dia dosa lah, tak dosa. Tapi kalau dia buat ibadah, dia akan dapat pahala. Berbeza dengan orang yang jahilun. Orang jahil, dia adalah musuh Allah. Walau kan abid sekali buat ibadah, bangun, buat semua, tetapi dia salah. Tetap, buat dosa dapat dosa, buat ibadat pun dapat dosa. Sebab apa? Tak niat. Sebab tak tahu. Wa'iyazbillah. Sebab itulah dalam bab akidah ada disebut kepada kita, iaitulah perlu kepada kita jangan menjadi muqallid, orang terima-rima, orang terkucing-kucing. Perlu kepada kita iaitulah kita tahu sebanyak apa yang disebut dalil-dalil ataupun berkaitan sikit sebanyak ataupun dalil ijma', dalil yang bukan dari tafsir yang terperinci, kita cari sesuai. Sudah sebenarnya buku itu sama balik. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillah wa ni'amahu wa mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafaqana min ba'dihi tafaqan ma'sum. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.